Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini kita bersama dengan informan kita iaitu Encik ASP Dewan, anak lelaki Raman dari Kedah. Beliau merupakan pegawai penyiasat kanan jenayah, pemalsuan, pelaburan bersindiket dan cyber. Baiklah Encik, terima kasih untuk menerima jemputan kami. Sebelum kita bermula sesi temu rama, bolehkah Encik berkongsi pengalaman Encik sebagai pegawai penyiasat? Okay, saya ASP Dewan lelaki Raman. Jadi saya masuk polis pada tahun 2011 dan selepas tu bertugas sebagai Dengar. Okay, lepas tu bertugas sebagai pegawai penyiasat di IPD Kota Star selama 6.5 tahun. Selepas tu bertukar sebagai ketua bahagian di IPD Kubang Basu selama 2 tahun di situ dan sekarang bertugas sebagai pegawai penyiasat kanan di IPK Kedah di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Itu saja daripada saya. Terima kasih Encik Dewan. So sekarang ni boleh tak dengar suara saya? Boleh. Okey, sekarang kita nak move kepada soalan boleh? Boleh. Okey, soalan saya ada 3 soalan kat sini. So saya ingin tanya soalan yang pertama. So boleh ke Encik menerangkan apakah itu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan adakah akta ini masih relevan pada masa sekarang ni? Okay, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ni akta yang digubal untuk mengawal dan mengambil tindakan ke atas apa-apa kesalahan yang digunakan melalui media sosial seperti laman sosial atau apa-apa mod komunikasi, contoh telefon ke atau Facebook, Skype, lagi WeChat dan lain-lain lagi lah. Dan akta ni masih relevan dan masih diguna pakai, di mana pada suatu ketika akta ini diberhentikan sementara waktu semasa kerajaan terdahulu dan kini ia disambung semula lah, maksudnya digunakan semula akta ini. Okey, terima kasih Encik Dewan. So soalan yang kedua adalah apakah antara kesalahan yang terdapat di bawah akta ini? Okay, kalau kita tengok pada akta ni keseluruhannya, Akta Komunikasi dan Multimedia, sebenarnya ada 282 section yang terlibat dan ia dibagikan kepada beberapa bab lah. Kalau kita tengok bab 1, bab 2, bab 3. Tetapi kesalahan yang dilakukan Akta Komunikasi dan Multimedia, ia terkandung mulai daripada section 231 hingga section 244. Mana sebanyak 10 kesalahan lah. Sebanyak 10 kesalahan tu semuanya ada dia punya intipati dia tersendiri. Tapi kebanyakan, kalau kita tengok pada 231 sampai 244 ni, sebenarnya Akta Komunikasi Multimedia ni kurang digunakan oleh pihak polis compare dengan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Sebab akta ni sebenarnya lebih kepada SKMM lah. Kalau kita tengok pada polis biasanya kita akan menggunakan satu section saja biasanya, iaitu section 233. 233 ini adalah penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain lagi. Contohnya menggunakan platform sosial, platform laman sosial seperti Facebook atau Instagram atau apa-apa untuk fitnah orang. Contoh dia cakap buruk pasal orang lain, ataupun untuk body shaming, ataupun untuk mengeluarkan apa-apa kata-kata yang menjelik dan juga menyebarkan apa-apa gambar-gambar yang tidak senonoh, bogel,
dan kebanyakan lagi lah. Jadi kalau nak cakap secara ringkas, apa-apa kesalahan yang menggunakan penggunaan tidak wajar atau komunikasi, mod komunikasi ini menyebabkan akta ini diguna pakai lah. Okey, hai Encik Raymond, nama saya Fatimah binti Kamar Islam. Okey, saya nak tanya bagaimanakah pengalaman Encik dalam menguruskan kes-kes yang ada kaitan dengan akta komunikasi ini, dan adakah Encik pernah menguruskan kes yang berkaitan dengan skema? Akta komunikasi multimedia dan skema. Okey, macam ni. Akta komunikasi multimedia ni macam saya cakap tadi, penggunaan tidak wajar komunikasi, alat komunikasi. Tapi untuk skema, biasanya kita takkan buka kertas siasatan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Manakala kita akan buka sebab nama pun skema, penipu, jadi kita akan buka di bawah Seksyen penipuan lah, iaitu Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mana 420 Kanun Keseksaan ini memberi maksud bahawa memperdayakan seseorang ataupun seseorang individu untuk mendorong mereka dengan cara penipuan atau dengan curangnya memperdayakan seseorang dan mendorong mereka untuk menyerahkan apa-apa harta, sama ada harta tu wang ke, kenderaan ke, yang membawa nilai lah. Itu dipanggil sebagai 420 Kanun Keseksaan. So skema ni dia lebih kepada ni. So kalau orang nak tanya pasal skema berkaitan dengan akta komunikasi multimedia, ia boleh dikaitkan, tapi contohnya kalau kita ambil kes Makau scam, kalau kita tengok pada kebanyakan Makau scam, dia menggunakan nombor telefon ataupun pinjaman tidak wujud, dia orang menggunakan nombor telefon yang didaftarkan. Contohnya kalau kita tengok dia punya pendaftaran nombor telefon tersebut, semuanya ada yang pendaftaran yang tidak menggunakan prosedur yang betul. Contohnya kalau kita sekarang ni, kalau kita nak pergi daftar nombor telefon atas nama kita, kita perlu bagi kita punya IC ataupun salinan IC kepada pihak tersebut, dan mereka perlu mengambil gambar ke ataupun sebagai registration lah. Tapi ada pihak ataupun ada center ataupun kedai yang bersekongkol dengan dengan skema ni, dengan tak kisahlah sama ada pendaftaran tu, kalau bagi nama, IC pun tembak saja, nama pun tembak saja, dia orang just register. Jadi apabila kita semak dia punya nombor telefon tu tidak didaftarkan atas nama yang betul lah, memang IC tersebut tidak wujud, nombor IC tersebut tidak wujud. Jadi yang ni pun kita boleh anggap sebagai penggunaan tidak wajar, ataupun yang ini kita biasanya yang ambil tindakan adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKMM, di mana mereka akan ambil tindakan-tindakan ke atas pihak-pihak ataupun telekomunikasi, contohnya DG ke Celcom ke atau apa-apa, yang dia bukan ambil secara kolektif kepada pihak tersebut. Kalau kedai itu yang terlibat, kalau mereka kena pasti registration tu di mana, jadi mereka boleh ambil tindakan ke atas kedai tersebut lah. Selamat sejahtera Sir, saya Wishfania Anak Perempuan Kumar. Pernahkah PDRM bekerjasama dengan agensi luar negara dalam membanteras masalah skema ini? Kalau kita tengok pada kerjasama antarabangsa, iaitu kita di Bukit Aman, kita ada satu satu bahagian, iaitu kerjasama antarabangsa dipanggil KAB, di mana mereka bekerjasama dengan negara-negara jiran. Tapi sebab apa? Sebab Makau scam ni kalau kita tengok, biasanya kalau scammer ni buat penipuan di Malaysia, tapi mereka tak akan duduk di Malaysia, mereka akan duduk di negara-negara jiran, contohnya Thailand ke, Singapura ke, dan dia akan tipu di mangsa-mangsa di Malaysia. Manakala sama juga untuk mangsa-mangsa di Singapura. Contoh mangsa-mangsa di Singapura, suspek dia duduk Malaysia. Jadi kerjasama memang adalah di antara dua-dua pihak, dan kita pun ada buat beberapa tangkapan
untuk kes-kes macam ni, maksudnya Bukit Aman lah, pihak Bukit Aman ada buat beberapa tangkapan yang melibatkan scammer-scammer ni. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul Aibami Zainuddin. Soalan saya, kes scam dan fake account ni dekat social media ni merupakan salah satu kes yang biasa terjadi. So, boleh Encik terangkan bagaimana pihak SKMM atau PDRM mengesan akaun palsu di media sosial? Fake account ni kita, kalau contoh kita ambil Facebook, fake account ni apabila pemilik account yang sebenar dia kenal pasti dia punya gambarnya digunakan oleh seseorang untuk create Facebook, jadi mereka boleh laporkan itu kepada Facebook. Dan apabila terdapat banyak komplain daripada beberapa orang, jadi automatically Facebook sendiri akan remove the page. Ini adalah satu pendekatan lah. Dan lain-lain adalah macam mana nak kenal pasti adalah dengan cara kita nak tengok profil tu pun kita dah tahu. Contoh, kalau kita tengok profil dia baru buka Facebook, tengok gambar ada banyak, tapi gambar tu dia upload dalam masa 1 hari. Dalam masa 1 hari tengok dalam gambar dia, profile picture dia ada 10 hingga 15. Kalau kita tengok tarikh sama yang dia ni kan. Tak logik lah. Takkan satu orang ni dia upload 10 gambar dia tukar 10 profile picture dia dalam 1 hari. So ini adalah salah satu cara. Dan salah satu akaun palsu ni juga digunakan oleh scammer lah untuk tipu orang ni. So dia menggunakan orang lain punya identiti untuk create. Contohnya dia menggunakan ambil Fatimah punya gambar dan terus dia create satu Facebook atas nama dia dan dia tipu orang lah. Jadi apabila orang viral, orang akan viral Fatimah lah walaupun bukan dia yang tipu ni. Jadi macam tu lah. Okay, salam sejahtera Encik. Nama saya Muhammad Mustaqim. Saya ada beberapa soalan nak tanya. Okey, pertama, apakah antara bukti yang boleh pihak PDRM guna untuk mendakwa seseorang yang melakukan kesalahan cyberbully ataupun scam? Okey, bukti-bukti yang digunakan adalah macam saya bagi tahu tadi, telefon bimbit. Biasanya kita akan rampas telefon bimbit dan kalau dia muat naikkan, contoh kalau dia muat naikkan status tu menggunakan, kita akan tanya dia sama ada dia muat naikkan tu guna mode apa. Kalau dia menggunakan laptop, kita akan rampas laptop. Kalau dia menggunakan telefon bimbit, kita rampas telefon bimbit. Dan lain-lain lagi lah kalau dia menggunakan PC ataupun CC cyber cafe punya PC ke atau apa, kita akan rampas jugalah yang tu sebagai satu ni. Dan lain-lain juga macam scammer ni kita akan rampas lah. Kalau ketangkapan dibuat, kita akan rampas telefon-telefon yang digunakan dan telefon tersebut akan dihantar kepada bahagian forensik untuk kita nak kenal pasti sama ada berapa mangsa yang terlibat supaya mangsa-mangsa punya maklumat tu ada atau tidak dalam tu untuk mengaitkan suspek dengan kesalahan yang dia buat. Ini adalah bukti-bukti lah yang perlu dikumpul. Biasanya dia lebih kepada teknikal, iaitu telefon bimbit dan juga laptop. Terima kasih Sir atas perkongsian yang Encik tadi berkongsi bersama dengan kita. Melalui temu ramah ini kita mendapati bahawa akta ini sangat penting kepada rakyat-rakyat Malaysia di negara ini supaya tidak lagi mencemarkan negara kita atau mewujudkan huru-hara di negara kita. Baiklah Encik, terima kasih. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik atas menerima jemputan kami dan menolong kami dalam menyiapkan tugasan ini. Hai, nama saya Fatimah binti Kamarul Islam. Pendapat saya mengenai Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 ini, ia amat penting untuk diketahui orang ramai supaya penyalahgunaan kemudahan komunikasi dan sosial media dapat dielakkan. Akta ini juga memberi pengetahuan kepada saya apa tindakan yang boleh diambil untuk melindungi keselamatan dan juga data peribadi. Dengan adanya akta ini, kerajaan juga akan lebih komited dalam menangani sebarang berita dan laporan palsu serta penyalahgunaan media. Akta ini sangat penting dalam kehidupan kita yang serba moden kerana kita akan lebih banyak bergantung kepada teknologi.
Kesalahan yang sering terjadi seperti cyberbully, scammer, pemalsuan akaun boleh diambil tindakan di bawah akta ini. Saya juga berpendapat akta ini dia lebih perlu diambil tahu oleh rakyat Malaysia supaya mereka tahu hak yang mereka boleh perjuangkan sekiranya masalah ini terjadi kepada mereka. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mempunyai 282 seksyen dan 1 jadual. Sebarang perkongsian atau penyebaran kandungan palsu, jelek dan mengecam adalah satu kesalahan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jika disabitkan kesalahan, seseorang boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 Malaysia atau penjara setahun atau kedua-duanya. Pada pendapat saya, hukuman yang dijatuhkan adalah sangat wajar dan akta ini juga sangat penting dalam kalangan rakyat Malaysia di mana terdapat pelbagai masalah yang wujud seperti penyebaran kandungan palsu dan mengecam antara satu sama lain dalam media sosial. Jika akta ini tak ada, maka rakyat Malaysia akan melibatkan diri dalam kesalahan-kesalahan tersebut dan menjejaskan keharmonian negara. Pada zaman sekarang ini, media sosial sedang berkembang pesat dan pengguna juga meningkat. Ada yang menggunakan media sosial dengan baik, ada yang menyalahgunakan. Dalam situasi seperti ini, boleh menimbulkan pelbagai masalah seperti penciptaan akaun palsu, dokumen palsu, pembulian cyber, kandungan jelek dan sebagainya. So, dalam kes-kes seperti ini, kita boleh menjatuhkan hukuman dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan menjadi sebagai panduan cyber dan akan mengatasi ancaman cyber. Pendapat saya, hasil daripada temu bual Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 amat penting pada masa sekarang. Kita perlulah lebih peka terhadap jenayah IT kerana ia merupakan perkara yang tidak asing lagi pada zaman sekarang. Penerangan yang diberikan oleh ASP Devon amat membuka mata saya bahawa kita tidak perlu memandang remeh tentang akaun palsu. Sebagai contoh, banyak kes seperti individu tersebut diganggu dengan menggunakan akaun palsu dan diselitkan dengan unsur lucah. Hal ini sepatutnya tidak terjadi kerana ia merupakan perkara yang tidak senonoh dan akan menjadikan negara kita sebagai negara yang mundur. Sekian, terima kasih. Pada pendapat saya, Akta Multimedia dan Komunikasi 1998 ini masih relevan dan patut digunakan oleh negara kita kerana pada masa kini media sosial dan internet membangun dengan begitu luas dan dengan adanya akta ini ia dapat menjaga negara kita, menjaga keharmonian negara kita daripada runtuh hanya disebabkan oleh penyalahgunaan internet dan media sosial ini. Dan pada pengetahuan saya, pihak SKM yang banyak menggunakan akta-akta ini untuk membekas, untuk mengesan pesalah-pesalah yang menyalahi undang-undang di bawah akta ini. Dan pihak SKM bekerjasama dengan pihak PDRM untuk membekas pesalah-pesalah ini dan akan dikenakan hukuman kepada mereka.